Dengan melihat kepada situasi dan juga keadaan di Gaza yang semakin meruncing dan tahap kebuluran yang mencecah lebih daripada 1 juta orang sekiranya gencatan senjata tidak dilaksanakan dan barang bantuan terus disekat, dan meskipun Majlis Keselamatan PBB telah pun meluluskan resolusi gencatan senjata pada 25 Mac yang lalu, namun serangan ganas tetap terus berlaku. Dengan itu, Freedom Flotilla Coalition FFC telah pun mengumumkan untuk menghantar 3 buah kapal untuk memecahkan kepungan ke atas Gaza, dan kapal-kapal ini terdiri daripada 1 kapal kargo dengan muatan bantuan berjumlah 5,500 tan dan 2 kapal penumpang yang boleh memuatkan lebih 1,000 orang. Flotilla Break the Siege ini akan mula berlayar pada pertengahan April 2024, dan Break the Siege ini akan dianggotai oleh ahli-ahli misi daripada pelbagai negara termasuklah Malaysia, dan sebagai sebahagian daripada ahli FFC iaitu Freedom Flotilla Coalition, Mike akan terlibat sama dalam misi antarabangsa ini. Dan untuk itu kau boleh saya nak terus bersama dengan Cik Kamarul Zaman Syahrul Anwar, Ketua Pegawai Eksekutif Humanitarian Care Malaysia Mike. Assalamualaikum Cik Kamarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Kamarul, mungkin boleh diberi sedikit sebelum kita nak memberi fokus kepada apa persiapan dan juga apa mungkin cabaran dalam misi Flotilla 2024 ini, mungkin boleh beri sedikit gambaran dan mungkin ada yang belum mengetahui tentang apa matlamat dan juga sedikit background ataupun latar belakang misi pelayaran Flotilla ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sedia maklum, Freedom Flotilla ni telah bermula semenjak tahun 2008 dulu lagi. Kan yang terbesar sekali pada 2010. Kalau kita ingat, Malaysia sebagai sebuah negara terlibat juga dalam pelayaran Mavi Marvara. Dan daripada Malaysia sendiri pun diusulkan oleh kerajaan pada ketika itu untuk kapal Rachel Corrie. Kita ingat so, masa tahun 2010 tu ramai yang ditahan dan kemudian dilepaskan oleh Israel. Kemudian dengan pembunuhan ataupun syahidnya beberapa orang di atas kapal Mavi Marvara, benda ni terencat seketika, sehingga pada 2016 usaha-usaha untuk hidupkan balik pelayaran ini bermula pada NGO terdiri daripada pelbagai negara, Amerika, Norway, Sweden, Canada, New Zealand. Dan kebanyakannya mereka ni bukan yang beragama Islam. Yang usaha untuk menggerakkan kembali, usaha untuk tunjukkan kepada dunia bahawa Gaza itu masih disekat. Dari sudut jalan daratnya kita tahu hanya jalan masuk melalui Rafah, udara, airport telah dibom, kapal pelayaran laut pun disekat. So 2016, 13 wanita telah berlayar daripada Barcelona ke Gaza selama 13 hari untuk menunjukkan dunia Gaza masih dikepung. Dan kita maklum ada sekatan, dan alhamdulillah pada ketika itu rakyat Malaysia berada di atas kapal. Kita ada wakil perubatan di atas kapal, Dr. Fauzia, pada tahun 2016. Kemudian usaha itu berlaku lagi pada 2018. FFC, Freedom Flotilla Coalition, menggerakkan lagi satu kapal, Al-Auda, pada 2018 dengan Just for Palestine, dengan tema Just for Palestine, untuk menggerakkan usaha menyedarkan masyarakat dunia bahawa Gaza masih disekat. So 2018, last leg daripada Sicily ke Gaza, seorang rakyat Malaysia juga, Profesor Dr. Muhammad Afandi, juga ditahan bersama-sama kapal Al-Auda pada ketika itu. Dan berlaku seketika COVID, senyap dan sebagainya, tetapi pada kali ini kita merasakan dah melampau. Kan, dah lebih 6 bulan serangan terhadap Gaza. Something has got to be done. Dan Freedom Flotilla Coalition yang terdiri daripada ramai yang bukan beragama Islam, yang berbangsa Amerika, British, Norway, Sweden, bersungguh-sungguh untuk menggerakkan usaha ini. So kita sebagai umat Islam di sini, kita merasakan terpanggil juga untuk bersama, insya-Allah. Itu yang usaha yang sedang dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, insya-Allah 3 kapal dengan barangan kargo melebihi 5,000 tan sedang diusahakan, dan dengan passenger lebih kurang 1,000
sedang digerakkan insya-Allah untuk belayar daripada Turki dalam masa yang terdekat, dalam masa seminggu lagi insya-Allah. Cik Kamrul, mungkin juga boleh dikongsikan kalau diikutkan jadual pergerakan ataupun pelayaran itu sepatutnya berapa hari lepas tapi terpaksa ditangguhkan atas sebab-sebab tertentu. Tapi untuk waktu ini, kalau diikutkan ini bukan kali pertama untuk Maike sebagai salah satu daripada ahli pada FFC itu untuk menyertai misi pelayaran flotila itu sendiri. Apa mungkin persiapan dalam menghadapi cabaran untuk konteks melihat pada tahun 2024? Mungkin apa yang pernah dilalui ataupun yang pernah dilakukan tahun-tahun sebelum ini cukup berbeza kalau nak dibandingkan tahun 2024. Mungkin boleh dikongsikan dari segi persiapan dan mungkin cabaran itu sendiri, Cik Kamarul. Alhamdulillah, pengalaman daripada NGO yang terbesar dekat Turki pun IAHA sendiri dengan NGO Mavi Mawara Association bersama dengan tim Freedom Flotilla Coalition. Pengalaman lepas telah kita upgradekan dia punya proses dia supaya insya-Allah pelayaran yang aman ini dapat belayar dengan the most efficient way lah insya-Allah. Okey. Antara sebab delay masa seminggu ni pun sebab some technical problem dari sudut komunikasi kapal. Tim nak pastikan bahawa pengalaman yang lepas, Mavi Umara 2010 dan 14 tahun yang lepas, banyak peralatan komunikasi pun dah tambah canggih pada ketika ini. So they have got to make sure benda-benda ni semua intact. Dari sudut security-nya, dari sudut mereka-mereka yang dipilih untuk belayar bersama pun. So tim ni insya-Allah akan melalui proses non-violence training. The do's and don'ts atas kapal. So itu akan mengambil masa 2 hari di atas darat. Proses-proses. So ada kemungkinan juga mereka-mereka yang terpilih pada ketika ini mungkin ditapis lagi sebab nak tengok how aggressive they are. Kita nak pastikan pelayaran aman ini disertai oleh mereka-mereka yang memahami konsep aman itu sendiri. So tapi the issue is we have got to educate. Akan ada VIP juga daripada Amerika, daripada British, negara-negara yang bukan Islam, Australia, New Zealand sendiri yang akan bersama insya-Allah di atas kapal ini. So pengalaman yang lepas telah mematangkan lagi pasukan pemandu ni untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka-mereka yang belayar ni insya-Allah untuk belayar dengan tema tadi to break the siege of Gaza insya-Allah. Cik Kamrul ada memaklumkan tadi masih lagi akan berlangsung proses saringan ataupun tapisan bagi mereka dalam kelompok 1000 yang dikatakan layak untuk menyertai misi flotila 2024 ini. Tapi untuk Malaysia, kalau boleh, berapa ramai yang dikatakan ataupun yang layak untuk menyertai misi flotila 2024 ini, dan mungkin daripada market itu berapa ataupun ada nama-nama yang mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, figura-figura yang akan menyertai, kerana difahamkan bukan sahaja NGO, pengamal media, wartawan, juru kamera juga turut serta dalam misi Break the Siege ini. Okey, secara umumnya yang memohon, pasukan telah mengadakan online punya registration. Yang memohon dari seluruh dunia untuk bersama di atas kapal ni dekat 11,000 peserta yang telah memohon. So of course daripada lebih kurang 50 buah negara, and then kita distribute dia punya responsibility, siapa yang akan review siapa dan siapa yang akan review siapa dan sebagainya. So my case sebagai salah satu anggota Freedom Flotilla Coalition telah ditugaskan untuk memastikan keahlian di sebelah Asia Timur ni. So alhamdulillah pada kali ini kita ada selain daripada Malaysia, ada juga ahli-ahli daripada Indonesia, daripada Brunei, malah daripada Singapura pun ada pada satu ketika, tapi disebabkan oleh jadual yang ketat, so mereka menarik diri. So daripada Malaysia sahaja pada ketika itu kami lihat lebih kurang 60 lebih yang memohon, tapi screening processes yang kita buat nak pastikan benda ni disertai oleh seramai mungkin individu-individu ataupun anggota-anggota persatuan yang kita merasakan boleh bersama insya-Allah. Di antaranya figura tu mungkin yang pertama sekali kami punya pengurusi sendirilah, Datuk Seri Dr. Kamal Nasharuddin, dia sendiri akan belayar insya-Allah. Kemudian Dr. Fauzia
yang pernah berlayar pada 2016 Freedom Flotilla, itu daripada MyCare. Kemudian kita ada juga daripada BDS punya Boycott, Divestment and Sanction punya team. Ada juga daripada kalau Dr. Sharifah yang pernah yang polar punya, yang kutub yang pernah, saya pun tak ingat detail, tapi individu yang quite tokoh yang telah ke Kutub Selatan, kalau tak silap, Kutub Utara, Kutub Selatan dalam usaha untuk meneroka dan sebagainya. So, selain daripada peserta NGO, kita juga daripada Astro sendiri akan ada 2, kan, kameraman dan wartawan, dan juga daripada bernama, insya-Allah. So, dari Malaysia, kalau tak silap saya, kepada ketika ini 24 orang, dan ada kemungkinan sebab proses tu masih lagi berjalan, information yang diperlukan, documentation yang diperlukan. So siapa yang tak kirim balik information yang diperlukan, dan juga screening masa ketika latihan non-violence training dan sebagainya, mungkin ada berlaku proses penyaringan lagi sekali, insya-Allah. So setakat ni 24 dan kemungkinan akan kurang, insya-Allah, daripada Malaysia. Okay. Cik Kamarul, mungkin kita nak berehat seketika. Selepas ini saya nak bertanyakan, kita melihat kepada satu misi kemanusiaan dan peringkat yang digerakkan secara besar-besaran di peringkat antarabangsa. Sudah tentu penyelarasan, koordinasi pengurusan itu cukup berbeza. Di peringkat Malaysia, NGO memang cukup dikenali mudah bekerjasama antara satu sama lain apabila melakukan misi kemanusiaan. Tapi bagaimana caranya dan apa sebenarnya cabaran apabila melibatkan koordinasi di peringkat antarabangsa itu sendiri? Kita nak bercakap dan juga kita nak bercerita tentang perkara ini. Dan satu lagi, mungkin kita nak minta kepada Encik Kamarul untuk beri sedikit gambaran perkembangan terkini misi bantuan kemanusiaan yang MyCare sedang lakukan, yang sedang gerakkan di beberapa kawasan secara khususnya di Gaza. Kalau diikutkan dalam update ataupun kemas kini, kalau lihat di Facebook ataupun di akaun media sosial, MyCare terus aktif menggerakkan, walaupun pada Hari Raya Aidilfitri bantuan perlu ataupun harus digerakkan untuk bagi mereka yang memerlukan. Dua perkara ini akan kita beri fokus dalam fokus minggu depan. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kami perantau di Qatar ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh ahli keluarga kami yang berada di Malaysia dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami nak balik. Baik, untuk waktu ini kita nak teruskan diskusi melihat kepada misi bantuan ataupun misi flotilla ke Gaza. Di talian pada ketika ini Encik Kamarul Zaman Shahrul Anwar. Encik Kamarul Zaman adalah Ketua Pegawai Eksekutif Humanitarian Care Malaysia, MyCare. MyCare merupakan salah satu daripada ahli FFC. Kalau boleh dikongsikan pada waktu ini melihat kepada bagaimana nak menjayakan misi bantuan yang bersifat ataupun di peringkat antarabangsa ini. Sudah tentu melihat kepada cabaran dan juga kesukaran koordinasi, penyelarasan dan pengurusan itu juga diambil kira. Mungkin boleh dikongsikan pengalaman lepas dan mengambil kira dalam konteks 2024 dan bagaimana pengurusan dan penyelarasan koordinasi dilakukan di peringkat antarabangsa secara khususnya. Alhamdulillah, MyCare rasakan sungguh bernasib baik untuk berpeluang bersama dengan Freedom Flotilla Coalition ni, satu loose coalition yang anggotai oleh NGO daripada pelbagai negara. Amerika Boat to Gaza, Canadian Boat to Gaza, Sweden Boat to Gaza, Spain, UK, Norway, New Zealand dan Australia dan banyak lagi, Italy dan sebagainya. So kesungguhan dan komitmen orang-orang ni, very senior individuals yang berumur 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas dalam usaha untuk mewujudkan keamanan dunia ni, untuk membebaskan Palestin, membuatkan kami rasa terpanggil. Kami yang muda-muda ni, walaupun dah 60-an ni, masih berasa muda untuk bersama bergabung dalam usaha untuk membebaskan Gaza. So meeting ini sebelum ni memang meeting kami setiap bulan online.
waktu malam di US, tengah malam di UK, dekat kita di Malaysia ni pukul 3-4 pagi, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. And of course dalam keadaan terdekat ni, kita ada 4-5 hari sekali ada mesyuarat. 4-5 hari sekali ada mesyuarat untuk coordinate, untuk pastikan usaha-usaha ni to be managed efficiently and effectively, insyaAllah. Pagi tadi sebagai contoh, pukul 3 pagi dah bangun untuk attend meeting sampai pukul 5 pagi, 2 jam to coordinate benda yang terkini, dan insyaAllah besok lagi akan ada lagi satu coordination. In fact, bila kita extend dah delay by 1 week ni untuk isu-isu teknikal ni, ada yang dah sampai. So some of the teams ada di Istanbul pada ketika ini untuk menggerakkan usaha-usaha di sana untuk coordinate. Dan yang tak pergi lagi ni, kita ada pensyarah online untuk coordinate. Memang cabaran dia besar, tapi alhamdulillah we have a team of orang yang sangat committed. They could be Christians, they could be atheists, ada juga yang mungkin ada mengamalkan LGBT dan sebagainya. But usaha mereka, komitmen mereka, mungkin kita rasa segan juga dengan keadaan kita. So insyaAllah itu telah menggerakkan. Pasal apa, MyCare yang telah terlibat semenjak 2016, ada juga ahli kita masa 2010 dulu ada juga terlibat sebagai peserta, tapi semenjak 2016 tu kita terlibat dalam jawatankuasa pepandu. Kita merasakan we have got to support untuk sama-sama menjayakan. So alhamdulillah tim MyCare telah bagi komitmen untuk bersama-sama dalam Freedom Flotilla Coalition ni untuk menggerakkan usaha-usaha di sebelah sini, macam mana kita boleh menjayakan supaya dunia tahu, dunia sedar, dan kadang sekarang memang Gaza tu perlu dibantu. Kalau kita tak buat sesuatu usaha pada ketika ini, there could be no Gaza left to be supported. Itu antara ayat-ayat yang selalu digunakan oleh mereka. And, in fact, they are professionals in their respective professors, businessmen, doktor dan sebagainya. So kesungguhan mereka yang bukan beragama Islam dalam usaha untuk menggerakkan, menjayakan misi ini telah menyebabkan kita rasa sangat terpanggil untuk sama-sama menjayakan, insya-Allah. Dalam seperkara lagi, mungkin Cik Kamal boleh kongsikan melihat kepada satu untuk usaha dan juga fokus tumpuan untuk menjayakan misi flotilla ini. Itu satu perkara. Satu lagi perkara sudah tentu untuk MyCare sendiri yang telah pun menggerakkan misi bantuan sejak berbulan-bulan lalu, melihat kepada bantuan kemanusiaan di Gaza. Kalau melihat kemaskini yang sentiasa dilakukan oleh tim MyCare di Akomodatif Sosial, melihat kepada keperluan utama pada ketika ini, makanan dan juga air, kerana kita tahu krisis yang berlaku pada ketika ini adalah di ambang kebuluran. Mungkin boleh dikongsikan sedikit update dan juga kemaskini gerak kerja misi bantuan MyCare di Gaza, dan bagaimana untuk rakyat Malaysia yang masih lagi mahu dan juga berhasrat untuk menghulurkan bantuan, bagaimana mereka boleh lakukan? Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan syukur. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang telah bersama-sama berusaha untuk membantu Palestin secara keseluruhan dalam keadaan mereka yang tersepit pada ketika ini. Alhamdulillah, disebabkan adanya pejabat kita di Gaza, kita telah mewujudkan pejabat MyCare di Gaza semenjak 2014 lagi. Kita wujud dan kita ada tim di sana yang sedang bergerak. Malah pada ketika ini pun masih bergerak. Alhamdulillah, semenjak serangan pada 7 Oktober, kita secara kebetulan, kita baru hantar a big sum of money untuk projek-projek yang patut dilaksanakan pada 2024. So, bila berlaku serangan 7 Oktober, duit yang dah sedia ada, 9 Oktober tu tim kita dah mula bergerak di dalam Gaza dengan duit yang telah kita sampaikan pada peringkat awal. So, it makes things bergerak secara langsung. And then juga, alhamdulillah, dengan semenjak 2014, kepercayaan yang telah kita bina di dalam Gaza dengan syarikat-syarikat atau pekedai-pekedai yang telah memberi barangan awal untuk kita salurkan, dan kita akan bayar kemudian. Bila things are okay, insyaAllah kita macam credit terms lah, dia bagi kita buat pinjaman untuk bagi barangan, dan bila masa yang sesuai kita bayar balik. Dengan usaha-usaha tersebut, alhamdulillah pada ketika ini semenjak 7 Oktober hingga kini, MyCare telah menyalurkan lebih 8 juta RM untuk bantuan-bantuan di Gaza, termasuk pelbagai cara. Satu, sebagaimana saya sebut, pejabat MyCare di Gaza masih bergerak. Alhamdulillah, tim kita dengan barang-barang pertanian yang masih boleh dicari lagi, yang masih boleh usaha sini sikit, sana sikit kan untuk disampaikan. Dan juga melalui proses kita bersama OPESAN. Dengan OPESAN sendiri pun, alhamdulillah, lebih pada 500,000 sumbangan yang telah kita salurkan
masa penerbangan sorti 1 dan sorti 3 alat perubatan masa ketika itu. Dan juga melalui partner kita di Cairo. Saya bersama pengerusi telah 2 kali, saya personally telah 2 kali ke Cairo dan usaha untuk menguruskan barangan-barangan yang telah kita bergerak bersama-sama dengan NGO di sana untuk membantu rakyat Gaza. Dan alhamdulillah kita telah beli 500 buah kemah 4 meter kali 4 meter untuk disalurkan dan telah sampai. Pejabat kita pada 2 minggu yang lepas telah menunjukkan kemah yang telah sampai pada tangan tim kita di Gaza, dan insya-Allah dalam proses untuk membina satu perkampungan yang kecil dalam 50 buah kemah dan dua penempatan di pertengahan Gaza, dan insya-Allah dengan kerjasama kerajaan tempatan kita sedang menggerakkan untuk buat surau dan juga penempatan dan berpagarlah kawasan to be secured and so on. We are working with the local authorities insya-Allah dan usaha untuk membantu rakyat Gaza secara keseluruhan. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah 8 juta telah kita salurkan. Okey, baik, terima kasih Encik Kamaruzzama Shahrul Anwar, CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif MyCare, yang mana berkongsi persiapan menjelang kepada misi flotila, misi bantuan kemanusiaan pelayaran ke Gaza, dan sudah tentu untuk fokusnya akan diberikan pada minggu hadapan. Dari semasa ke semasa akan diberi kemas kininya sama ada daripada MyCare, dan juga akan ada wakil daripada media yang akan berkongsi perkembangan berkaitan dengan itu. Malah Cik Kamaruzzama juga berkongsi sedikit kemas kini berkaitan dengan misi bantuan yang masih dijalankan, masih digerakkan di Gaza, khususnya untuk melihat kepada misi bantuan kemanusiaan, makanan dan juga keperluan air. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Fokus minggu hadapan. Saya Fauzi Zain, selamat.